أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amai nah, masya-Allah. Baik. Baik, alhamdulillah. Janjian kita macam mana minggu lepas, iaitu kita nak baca kan. Tak boleh lagi. Tak cukup lagi. Nak kan? Sebenarnya tak. Sebenarnya ada lagi satu perkara yang saya belum lagi jelas. Jadi kalau nak baca tak cukup lah. Kena isi ilmu dulu. Iaitu berkaitan dengan satu sifat lagi yang dikatakan sifat tunggal. Jadi kalau kita kata sifat suara, kita dah ingat huruf-huruf sifat suara kan? Ingat. Sifat nafas, ingat. Dan huruf yang tambahan daripada yang dikatakan huruf O tu, itu tambahan, iaitu pangkal lidah. Dengan lidah naik menutupi langit ketika kita menyebutnya. Baik, satu lagi iaitu nama dia sifat tunggal. Sifat tunggal ni adalah terpilih pada huruf-huruf yang berada 29 huruf tu. Maksudnya terpilih. Nama dia sifat tunggal. Baik, walaupun ada dalam buku, InsyaAllah kita akan berbicara berkaitan dengan buku satu ketika nanti. Tapi kita akan bagi ilmu dulu InsyaAllah. Baik. Jadi huruf ni dia ada sifat tunggal dia. Dia ada sifat kepribadian dia. Itu sifat kepribadian. Apa ni sifat kepribadian? Setiap orang ada sifat kepribadian. Kalau kita kata manusia ada, huruf pun ada sifat kepribadiannya. Mana sifat tunggal dia, pribadi dia ada. Jadi ada beberapa huruf yang dikatakan sifat tunggal, seperti kita kata huruf yang berdesir. Nanti saya tulis ni. Huruf yang berdesir, ada huruf yang berdesir. Ya, berdesir huruf yang lantunan. Huruf yang melencong. Tu dia. Huruf yang lembut. Ini panggil sifat tunggal semua ni. Huruf yang apa lagi? Yang hambusan nafas yang kuat. Dapat syi.
Huruf yang dikatakan tepi lidah yang bersentuh rapat dengan gerham, itu khusus pada dia. Dan huruf yang dikatakan ada dengung, ada dengung, ini berkaitan dengan huruf mana? Huruf sifat tunggal. Sifat tunggal. Baik. Jadi kalau kita baca, mesti kena selesaikan baik. Kita bahas sini. Kita tengok yang pertama adalah berdesir, iaitu nama dia Safir. Mana seorang lagi Hasan? Nama apa dia sebenarnya? Si Hasan ya? Si Hasan nama apa? Mana dia? Di kampung. Dia hebat, dia pandai tu. Dia pandai ni. Safir. Yang kedua adalah qalqalah. Ini sifat tunggal ni. Baik. Yang ketiga iaitu lin. Yang keempat adalah dia inhiraf. 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 Yang kelima iaitu inhiraf lin. Yang kelima tafashi. Tafashi lah. Dia ada syin dua. Yang seterusnya adalah istitalah. Istitalah. Nampak tak? Tak nampak kamera? Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 dah. 6 dah, 7. 7 adalah satu lagi hilang ni mana? Safir, qalqalah, lin, satu lagi takrir. Kita letak mana? Kita letak di sini takrir. Takrir. Baik, yang satu lagi istitah yang gunnah. Gunnah. Baik. Kalau kita kata yang Safir ni berdesir, ni berdesir. Ini maksud dia lah, berdesir. Qalqalah, lantunan. Lantul. Mantul boleh. Mantul. Tak apa, Jawa pun tak apa. Baik, kalau takrir iaitu getaran. Getaran. Lin, lembut. Inhiraf, melencong. Ini maksudnya. Melencong. Dan tafashi adalah nafas yang hamburan nafas yang kuat. Nafas kuat. Baik. Istitalah, panjang lidah. Tak apa, satu ini faham insyaAllah. Dan seterusnya adalah gunnah. Gunnah dengung. Setelah dengung. Baik. Inilah daripada yang kita belum sebut lagi, iaitu berkaitan dengan sifat tunggal. Baik. Sifat tunggal, Safir, adanya sad. Sin dulu. Sin, sad, zai. Itu. Baik, kalau qalqalah, baju, tu. Baik. Kalau lin, kalau takrir, huruf ra. Kalau lin adalah ya dengan waw. Inhiraf, lam dengan ra. Tafashi adalah huruf shin. Istitalah adalah huruf dad. Gunnah adalah huruf nun dan huruf mim. Ini terpencil. Baik. Hari ini kita cuba hurai satu-satu. Baik, kalau kita kata Safir berada di awal sebutan, iaitu kalau perjalanan yang saya sebut minggu lepas berkaitan dengan sebutan, iaitu dia ada 3 sini. Dia ada makhraj. Dia ada
Apa dia? Sofir. Dia ada sofir, iaitu berdesir, dan dia ada suara. Suara. Suara apa? Kalau huruf zain suara apa? Suara lepas. Baik. Dia ada permulaan yang kita nak sebut ni, dia ada 3, iaitu bunyi z. Mana kita cari makhraj, kita bunyikan berdesir, dan kita berkaji dengan suara yang terlepas. Z. Za. Apabila bunyi za tu, dia akan, kita boleh nilai lah di antara ni nafas. Nafas apa? Nafas tahan. Baik, apabila bunyi za, za. Za tu maksudnya pangkal lidah tidak terangkat dan lidah pun tidak naik menutup langit. Itu kerja di dalam sebutan setiap huruf Quran tu. Itu dia. Itu dia kalam yang pencipta. Setiap huruf mesti ada merangkumi dan dia mencukupi dengan kehendak yang diturun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alright. Kalau kita kata sin berdesir dengan s, yang mula-mula tu. S. Kalau kita kata sa. S. Tu. S. Itu berdesir. Bunyi dia s. Jadi 3 juga keluar situ. Baik, kalau sad bunyi macam mana? So, so, z, s, s. Dia 3 berdesir tu. Ni wajib tak? Ini wajib ni. Berdesir ni adalah wajib sebab sifat dia. Sifat dia. Kalau kita baca mesti kena ada berdesir. Baik. Kalau kita kata sin bunyinya s. Kalau sad s, mana? So, so, so. Baik. Di sini kajian, bukan kajian saya, kajian ulama yang telah letak di dalam kitab yang besar-besar, di dalam buku tajwid, iaitu berdesir ni dia ada nama dia. Berdesir ni tak ada nama dia. Ya, baik. Kalau kita kata huruf zai, z, z tu berdesir apa? Seperti apa? Maka ulama mengatakan ada seperti binatang yang salah satu daripadanya yang ada, iaitu kalau kita kata zai, z, seperti apa? Seperti zira. Panjang sangat kepala dia. Tak apa, bagus. Waktu guru kata bagus. Tak apa. Zai ini seperti lebah. Ini memang ulama satu sepakat ulama yang mengatakan seperti lebah pada berdesirnya z. Baik. Yang kedua sin, seperti Paul sini. Seperti ular. Tak betul. Seperti apa? Belalang. Zat ni. Aku belajar ni. Kalau dia tahu belalang. Sebab apa? Belalang ni belalang. Macam mana belalang? Tuan Cik pernah tahu tak belalang dia bunyi macam mana? Kalau seekornya betul tak bunyi kan? Dia bunyi ketika bila? Kena tanya ni. Tuan Cik, ketika bila belalang tu? Betul belalang, tapi belalang ketika bila? Rasa orang sekarang tak jumpa bunyi belalang. Tapi belalang, ulama kata belalang. Bukan belalang yang jalan cerita Ramli tu. Belalang. Belalang. Saya pernah tanya, dan orang sebelum ni pun dah tanya, berlaku masa bila kita nak dengar bunyi belalang ni? Dulu kita kata sawah tu, sawah padi tu, menang. Apabila kita datang tengah malam, kita pergi tengah sawah tu, dia akan bunyi. Dia akan bunyi benda tu. Siapa yang balik kampung pergi tengah-tengah malam tu. Itu dia. Lepas tu jumpa dah. Itulah nama dia. Sa. Yang seterusnya pula, ini seperti apa? So. Seperti apa? So. Sa. Tak sama tu. Sa dengan s. Tak sama. Usab seperti apa? Seperti tak malah nak cerita lah. Nak cerita senang .
Cuba teka-teka dalam ramai-ramai ni. Seperti apa? Tu Haji, mana tadi? Tu Haji, seperti apa tu Haji? Tak lupa lah. Ayat lupa tu je bayarnya. Baik. Seperti angsa. Seperti angsa. Baik. Nak tanya pula angsa ketika bila? Siapa yang bila angsa sini? Angsa dia tak bunyi ketika dia ketika dia kejawang, dia tak bunyi macam tu. Angsa ketika bila? Ketika dia betul. Ketika dia jaga telur. Ketika dia jaga telur dia, masa tu dia bertelur kan. Jangan, dia akan bunyi dia akan bunyi macam tu. Maka diambil oleh para ulama iaitu suara angsa. Jadi 3 suara ni, lebah, belalang dan angsa. Jadi kena bunyi macam mana? Za, zi, zu, baz. Zu, za, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zaniza. Setiap huruf yang kita sebut tu ada sofirnya. Baik, seperti huruf sin. Sa, si, su, bas. Su, sa, sani, sasna, minal musni, masisa, sanisa. Ada semua kan? Saya sebut kan? Ada sofir. Baik, kalau huruf sad, so, si, su, bas. Su, sa, sani, sasna, minal musni, masisa, sanisa. Setiap huruf yang dikatakan sofir mesti kena bagi hak dia, sifat. Adakah kita tak betul sofir ni kita baca? Salah? Ya, jawapannya salah. Ini perlu kita belajar ni. Perlu kita belajar. Baik. Boleh tak? Huruf berdesir. Baik. Adakah ada pada huruf lain? Tak ada. 3 ni saja. Maksudnya 3 huruf saja. Boleh garis dan boleh tulis itu. Huruf berdesir ataupun huruf sofir. Baik. Kalau huruf qalqalah? Qalqalah ni panjang cerita ni. Tak apa, kita cerita. Hari ni tak baca lagi. Nanti habis semua sifat yang kita cerita baru kita baca. Baik. Yang ni nak tanya tak? Ada nak tanya huruf sofir? Rukun nak tanya? Silakan type tanya. Kalau ada rasa nak tanya, tak apalah. Tak masuk cerita pun tak apa. Cuba tanya. Ada tak? Dua Haji, nak tanya tak? Nak tanya tapi tak tahu. Tak apalah tu, betul lah tu. Boleh dah tu. Baik. Tak apa, kita habiskan. Kalau nak tanya ajak lagi, biar tak boleh tanya lah, insya-Allah. Baik. Kita terus kepada qalqalah. Kita tahu baca qalqalah macam mana? Mantul. Aqa, aba, aja, ada, apa dia? Cukup lah tu. Ata. Ada tak yang kalau kita kata kita baca qalqalah itu dengan mengikut baris di hadapan dan mengikut baris di belakang? Ada tak? Ada tak? Misal kita kata contoh, kita tahu semua dah qalqalah kan? Seperti huruf ba, seperti huruf sebelumnya berbaris atas ba sukun. Baca macam mana? Baik. Baris bawah dengan ba sukun baca macam mana? Tak apa, ni nun, sorry. Baik, kalau kita tambah depan baca dengan ba. Itu dia. Hari ni kita bagi ilmu. Bukan ilmu saya, ilmu ulama lah. Saya cerita saja. Baik. Sama juga dengan jim, sama juga dengan da, sama juga dengan qaf, sama juga dengan ta. Jadi tuan-tuan, baca qalqalah ni mengikut pendapat ulama, dia ada 4.
Iaitu ikut hampir. Ini ilmu bukan saya, ikut hampir. Hampir baris atas, hampir baris bawah dan hampir baris depan. Baik, kalau kita baca dengan hampir baris atas mengikut baris yang sebelumnya, ini pendapat yang ketiga. Kita kata ya ada 4 semua. Iaitu mengikut baris yang di hadapan. Iaitu baca dinya ab. Ini ingat betul-betul qalqalah. Bukan qalqalah saja, dia banyak ilmu di situ. Kalau baca dengan baris bawah dia baca macam mana? Ibi. Tadi ba, ni bi. Ibi. Kalau baca dengan baris depan, ubu. Itu cara qalqalah. Kena tahu tu, kena tahu semua. Sebelum ni kita tahu qalqalah saja. Tapi tidak. Dia ada 4 pendapat. Yang pertama pendapat yang pendapat yang pertama iaitu hampir dengan baris atas saja. Mana tak kisah. Pendapat yang pertama mana dia kata macam mana qalqalah pun dia akan hampir dengan baris atas. Pendapat yang pertama seperti ba, ja, da, qa, ta. Itu ya pendapat yang pertama, berhampir dengan baris atas, maka tidak berubah. Baik, pendapat yang kedua, tuan-tuan boleh tanda ini. Pendapat yang kedua iaitu berhampir dengan huruf ba. Kalau huruf ba, huruf jim, huruf da. Makna pendapat yang kedua baris bawah, hampir dengan baris bawah. Dan tidak pada huruf qaf dan ta. Huruf qaf dan ta tidak. Huruf qaf dengan ta iaitu baris atas. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau huruf ba ni satu Quran boleh baca dengan hampir dengan baris bawah. Jim dan dal. Dan qaf dan ta tidak. Maksudnya pendapat yang kedua ni tidak baca dengan seperti seperti baris bawah dan seperti baris depan, tidak. Boleh faham betul? Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga iaitu mengikut baris sebelumnya, seperti ini. Kalau baris bawah mengikut huruf baris sebelumnya. Baik, yang keempat adalah mengikut baris selepasnya. Jadi kalau kita kata qalqalah di sini, huruf baris selepasnya, baris atas, maka huruf qalqalah berhampir dengan bacaan dengan baris atas. Ini pendapat ni. Ini pendapat yang rajih, bukan dia pendapat yang biasa. Jadi qalqalah boleh baca dengan ikut keadaan yang sesuai yang ada pada Quran itu. Ya, silakan. Yang kedua. Dia sifat dia qaf ni isti'la, maksudnya kita mesti kena pangkal lidah terangkat. Tu isti'la. Isti'la ni pangkal lidah kita terangkat. Ta ada isti'la. Tak ada. Tetapi dia kalau qalqalah ni dia bukan kira pada isti'la, dia kira pada huruf tebal tersebut. Jadi qaf ni dia ada isti'la dan dia tidak ada itbaq. Kalau kita kata ta, dia ada dua-dua, isti'la dengan itbaq. Jadi bukan kira di situ. Ia kira di huruf yang dikatakan huruf yang mantul tu. Dia kira di situ. Bukan kira huruf tebal lah. Ia kira di mantul segi huruf qalqalah tersebut. Tapi adakah boleh baca dengan baris bawah dan baris depan pada huruf qaf? Boleh, mengikut pendapat yang ketiga, mengikut pada baris yang sebelumnya. Boleh baca tak yang huruf qaf dan huruf ta dengan baris bawah dan baris depan? Boleh, mengikut pendapat yang keempat. Sebab tu dia tak kira di isti'la ke di itbaq. Dia kira huruf qalqalah dan ada mantul dia tu. Baik. Boleh faham ke? Sekali lagi. Kena nak ni. Baik. Sekali lagi nak. Saya rasa saya ada dalam telefon. Nanti saya hantar kepada Tuan kepada Tuan Wan Arifin. Nanti saya hantar. InsyaAllah nanti Wan Arifin hantar melalui ni. Baik. Pendapat yang pertama, hampir dengan baris atas je. Pendapat pertama ni, ini pendapat. Pendapat
Yang pertama. Baik. Hampir dengan baris atas. Semua baris atas. Sebenarnya, kalau kita kata contoh dia, kalau baris bawah sekalipun bacanya, dia akan bunyi baris atas. Iba. Kalau kita kata dia baris depan sekalipun, dia akan bunyi ajak. Kalau dia berbaris depan tadi ni, baik. Kita kata letak di sini adalah huruf da, maka dia bunyi uda. Dia berhak bunyinya kalau ikut pendapat yang ketiga, dia bunyi mengikut baris atas. Baik. Dan kita kata yang seterusnya huruf qaf, walaupun berbaris bawah, tapi qaf di sini dia akan bunyi iqa ataupun uqa, ataupun aqa. Kalau kita kata huruf baris bawah dengan huruf ta pun sama juga dengan ita. Dia hampir dengan baris atas semua. Maksudnya ini diguna oleh para ulama, dan ulama mengatakan kalau kita kata di dalam pendapat tersebut masyhur, ini masyhur. Ini disukai ramai daripada ulama yang membaca Quran. Baik. Pendapat yang kedua, iaitu hampir dengan baris bawah, iaitu khusus kepada 3 huruf, ba, jim dan dal. Hampir dengan baris bawah. Jadi macam mana baris di depan dia, baris bawah, baris atas, tak kisah. Maka dia akan baca, ulama akan baca dengan baris bawah. Untuk ba, untuk jim dan untuk dal. Kalau kita baca Qul huwallah, saya rasa orang Melayu kita ni lah pendapat dia. Saya ambil orang Melayu kita baca, iaitu baca dengan baris bawah. Satu Quran. Kalau lah kita orang Melayu, kita baca, dia baca macam mana Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Betul tak? Bunyi dak kan? Bunyi dak. Kita sendiri kita tahu. Duduk tahlil tu, baca Qul huwallah macam mana bunyi? Bunyi dak ke bunyi dak? Dak. Maksudnya ni lah, dak baris bawah. Dak. Inilah pendapat yang selalu diguna oleh orang-orang kita lah, orang kita, iaitu baris bawah. Ada tak bunyi yang Qul huwallahu ahad? Ada tak? Pelik. Sebenarnya tak pelik. Sebenarnya ada. Baik. Dan berhampir dengan baris atas satu Quran, seluruh Quran dengan baca dengan qaf dan ta. Mana ini pendapat yang kedua. Kena faham betul-betul. Tidak, kalau kita tak faham, kita baca dengan apa ajalah. Kita baca dengan kita ajalah. Kita kena faham. Baik. Yang ketiga iaitu mengikut baris atas, bawah, depan. Ni kita kata ni bawah, depan. Ikut sini. Mana qalqalah di sini ba ke, huruf jim ke, huruf da, qaf, ta ke. Mana mengikut baris di hadapan. Baik. Kalau baris di hadapan, kita kata Qul huwallahu ahad, huruf ha tu berbaris atas, dan huruf da tu kita sukun. Jadi kita baca bunyinya lah. Kalau kita kata ikut pendapat yang ketiga, iaitu baca bunyi da lah. Qul surah kubra ni berkaitan dengan kalimah tu. Dia menyebabkan lah. Maksudnya menyebabkan, kalau surah dalam pada kalimah pertengahan tu menyebab juga dengan bunyi baris. Sama? Betul. Tu ayat tanya macam tu kan? Betul. Kalau kita kata akbar, kalau kita kata kubra ataupun surah, ya, baca mengikut pendapat yang ikut ni lah. Itu dia. Betul tadi tu. Boleh? Baik. Kalau kita kata Qul huwallahu hada, boleh aja. Boleh. Sebab ini pendapat yang ketiga. Kita kata lam yalid. Lam yalid, sebelum huruf dal tu berbaris bawah. Mana kita baca mengikut pendapat yang ketiga. Kita baca macam mana?
lam yalid wa lam. Nah, bunyi bawah tak? Lam yalid wa lam yulad. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak, dah tak tulis ni. Kalau tulis nampak. Lam ya lam yalid ni, lam yalid. Baik, lam yalid ni kita nak baca apa? Kalau kita kata pendapat yang ketiga, hampir dengan baris bawah. Baik, kalau kita kata dengan pendapat yang pertama, boleh baca dengan hampir baris atas. Kalau kita kata pendapat yang kedua, hampir dengan baris bawah. Pendapat yang ketiga mengikut baris yang sebelumnya. Jadi boleh baca semua. Oh, senang lagi ya. Ikut nak baca. Nah, ikut nak baca. Tapi ikut nak baca tu kena ada ilmu lah. Bukan ikut kita. Ikut kita tak betul lah. Kena ada ilmu. Baik. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran semua tu, bila kita baca, kita jumpa qalqalah. Cuba kita ambil pendapat-pendapat yang ada. Boleh baca tu, semua boleh baca. Ada ulama mengatakan dalam Al-Quran, kalau boleh, mana konsisten atau disiplin kan. Mana kalau kita baca, sekali kita baca, misal sekali kita baca ni, permulaan sekarang sampai kepada habis. Maksudnya, sekali kita baca, kita boleh baca, kita ambil pendapat yang pertama lah. Ambil pendapat yang pertama. Kalau kita kata baca sekali lagi, ambil pendapat yang kedua. Itu panggil cara dia. Kalau campur-campur aduk pun boleh juga, tak ada masalah. Tetapi lebih baik kita ambil satu pendapat. Baik. Pendapat yang keempat, iaitu mengikut baris selepas. Baris selepas. Maksudnya baris selepas, kalau baris selepasnya baris atas, maka huruf qalqalah tu akan bunyi hampir dengan baris atas. Kalau baris selepasnya baris bawah, bunyi hampir dengan baris bawah ataupun depan. Ingat tak ni? Ingat apa pendapat dia? Kena ingat lepas tu nak baca Quran ni. Ni nak bagi ilmu dulu. Bagi ilmu cukup-cukup dulu. Nanti kalau saya tegur, dia faham lah. Oh, ustaz tegur apa? Boleh faham lah? Nanti dia tak jadi resah lah. Dia tak jadi serabut lah. Apabila kita dah ada ilmu dan ditegur. Yang jadi resahnya, ilmu tak bagi, tapi tegur. Ustaz nak macam dia, tapi dia tak tahu. Esok dia tak ada, dia lari lah. Dia lari sebab dia tak tahu. Kita tak nak lari tu. Baik. Boleh tak? InsyaAllah jalan perjalanan jauh lagi kita ni. Ni baru permulaan. Baru kena gear baru. Gear 1, gear 2 lepas jauh lagi. Baik. Boleh kita rujuk di dalam tu, insyaAllah. Baik. Saya buka soalan tu Haji. Silakan tu Haji. Tu Haji hebat ni. Tak apa, lupa je ingat balik tu. Yang lain-lain ada tak soalan? Ya. Sekali. Surah Allah. Okey. In sanuqri. Sanuqri. Riuka di hamzah sini. Baik. Di sini kita nak ambil pendapat mana? Pendapat yang pertama kita boleh baca dengan baris atas. Pendapat yang pertama, saya ambil pendapat yang pertama, baca dengan baris atas. Sanuqri'uka. Baik. Pendapat yang kedua kita boleh baca dengan hampir baris atas juga, sebab huruf qaf dia tak beza. Baik, pendapat yang ketiga kita boleh baca dengan baris depan. Cuba bunyi je nah. Sanuqri'uka. Bunyi qu. Sanuqri'uka. Itu ramai yang baca tu. Tapi dia tak tahu, tapi dia baca dah baris depan. Kan? Itu dia. Kena pedal tapi rasa, tapi tak tahu siapa pedal. Maksudnya dia tak tahu, sebab rasanya dia baca dah baris depan. Baik, kalau pendapat yang keempat, dia baca dengan baris bawah. Ini berat ni. Boleh tak baca baris bawah?
Sanuqri'uka Sanuqri'uka. Hari ni boleh dah tu. Banyak dah. Jadi taklah serabut. Apabila orang tanya qalqalah, dulu kita tahu qalqalah, tapi tak tahu apa qalqalah macam mana. Tapi tak, sekarang kita dah tahu qalqalah macam mana. Boleh dibaca dengan 4. Nanti insya-Allah saya send kepada tuan-tuan Wan Arifin kita yang tu apa dia yang pendapat tu lah. InsyaAllah nah. Mana? Ingatkan saya puan-puan insyaAllah. Mana ini contoh dia betul ni? Contoh. Contoh dia. Ya. Qalqalah ada 3. Ni masuk dalam qalqalah bahagian. Bil akbar ni dia. Baik, kita kata macam ni. Yang pertama adalah surah. Ini bahagian qalqalah lah. Tadi kita dah tahu dah pendapat qalqalah kan. Yang melibatkan tadi semua. Kalau surah pun duduk sana urutkan sini surah. Baik, dia kubra dan akbar. Nak tahu benar dengar kau akbar kan? Benar dengar akbar. Dia ada 3 semua. Yang pertama surah, yang kedua kubra, dan yang ketiga adalah akbar. Surah, kubra dan akbar. Baik. Surah melibatkan huruf pertengahan. Pertengahan kalimah. Maksudnya tadi seperti tadi, duduk di pertengahan kalimah. Maksudnya kita ambil khalaqna. Khalaqna. Jadi qaf ni adalah surah sebab duduk di pertengahan kalimah. Khalaqna. Baik. Kalau kita kubra, dia itu seperti ahad. Asalnya ahadun, tapi kita berhenti dengan wakaf, maka dan jadi kubra. Mendatang tu, mendatang kita mendatang ni ahad ni adalah sebab kan menjadikan qalqalah. Mendatang tu. Kalau dia mati asal seperti yalid. Yalid ni maksudnya mati asal. Pun sama. Tapi yang ni dia duduk di tengah. Tapi kalau kita wakaf dia akan jadi kubra. Mana walaupun mendatang arid disukun dengan sebab panggil kita matikan dan dia menjadikan qalqalah, maka itu namakan qalqalah. Apa ni mendatang. Ini mendatang ni. Panggil arid disukun. Pandai. Orang pandai lebih. Payah orang lain nganga. Tapi tak apa. Tak apa lagi. Jom tuji seluruh. Nanti orang lain tenganga. Mendatang ni maksudnya kita yang mematikan. Dia asalnya ahadun. Yang mendatang ni, sebut bahasa mendatang ni, iaitu nama dia arid lisukun. Maksudnya dia asal dia ahadun. Apabila kita mendatangkan sukun, arid lisukun. Arid itu maksudnya kita yang mendatangkan sukun, maksudnya kita yang buat sukun, maka dia automatik dia jadi qalqalah. Itu nama dia. Baik. Ini qalqalah kubra. Seperti akbar. Akbar iaitu surah Al-Masad. Tabat yada abi lahabin wa tab. Baik, ada apa di atas tu? Sabdu. Maksudnya kalau ada sabdu, sebenarnya hidup watab ni. Watab maksudnya hidup, tapi kita mendatangkan dia dengan sebab kita mendatang, kita berhentikan sebab kita wakaf, kita mendatangkan sukun, kita menjadikan dia sukun, tapi ada sabdu, maka ini nama dia akbar dengan sebab ada sabdu. Baca dia macam mana? Baca dia kena bunyi yang mati dan sedikit bunyi berat kepada yang maksudnya dia watab macam ni. Dia dua bar je. Dia 2 bar kan. Bar mati,
Dan ba ini pun samanya. Ba ini sebenarnya sambung, tapi ba di sini yang akan bunyi sikit. Seperti watab. Baik, kalau kita kata yang kubra, dia bunyi terus satu sedaging. Ahad. Dia tak bunyi ahad. Gitu. Itu beza dia. Di antara akbar dengan kubra. Kalau kita kata saktah, boleh jugalah. Boleh juga saktah. Tetapi saktah dia maksudnya sampai 2 harakat. Dia tidak. Ini sikit saja. Saktah 2 harakat. Seperti iwaja qayyiman liyun. Sama tu 2 harakat. Sudahlah. Saktah pula dah. Tu haji bagi. Boleh. Maksudnya dia seperti saktah tapi dia cepat. Watab. Gitu. Baik. Jadi kalau kita kata al-haq, kita berhenti di sini. Pun sama. Kalau ada sabdu. Mana kita bunyi je nah? Al-haq. Bukan al-haq. Gitu dah. Bukan al-haq. Itu adalah kubra. Manakala dia ada sabdu, maka kita bunyi sedikit. Seperti dia saktah ataupun sekat tu. Pun lekat. Al-haq. Itu je kalau nak tadarus tu, kalau jumpa yang kalau kita nak berhenti pada qalqalah yang ada sabdu, maka dia adalah akbar. Baca dia beza tu. Boleh nak? Jadi inilah pembahagian daripada qalqalah. Baik, ada lagi je. Apa je? Tanya aja. Silakan. Tentulah tinggi sikit apa orang lain boleh tahu. Yang lain-lain je boleh. Ada lagi yang pandai ni. Sebenarnya duduk belakang ni pandai-pandai tu. Tengok tua imam kita pun insya-Allah. Baik. Kalau tak tanya saya nak terus ni. Itu dah tanya tu. Itu memang dah soalan dah tu. Itu dah betul soalannya. Ya betul. Baik, ada soalan yang lain? Adakah ada lagi berkaitan dengan qalqalah? Saya rasa tidak ada dah. Cukup itu. Cukup untuk kita. Bukan kata sembunyi ilmu, tidak. Maksudnya cukup itu. Ilmunya cukup dah. Dari segi qalqalah. Boleh. Baik, kalau macam tu kita teruskan. Baik, kita terus kepada silakan. Ya. Apabila mati asli menyebabkan surah dan kubra, di tengah kalimah dia akan jadi surah. Tak ada, ia pada kubra dia akan duduk di hujung tu dengan akbar. Dia walaupun dia betul lah. Dia disebut isti'la ni, maksudnya kalau kita katalah dalam bahasa kita dah ajar dah, isti'la ni adalah huruf yang apabila kita sebut pangkal lidah terangkat, itu panggil isti'la. Pangkal lidah kita angkat, kita seperti so, seperti do, seperti to tu masuk dalam qalqalah, itu panggil huruf isti'la. Jadi tu haji sebut isti'la tu adalah huruf pangkal lidah terangkat apabila kita sebut. Kalau tak terangkat dia tak jadi. Sebut kha tak lepas. Kha ataupun to tu panggil itu dah ibu isti'la. Boleh ke? Baik. Perjalanan huruf qalqalah saya rasa insya-Allah seperti selalu kita akan ulang. Baik, insya-Allah. Baik, kita ambil yang ni dulu. Yang sebab masa tak banyak. Kita ambil yang ni dulu. Lin saya rasa tak ada masalah. Takrir saya akan ulang juga. Saya ambil inhiraf dulu. Apa benar inhiraf? Iaitu melencong. Melencong ni jangan melencong. Iaitu pada lam dan pada ra. Pada lam dengan ra. Iaitu melencong ketika dia sukun. Kalau tak sukun tak ada. Dia kena sukun saja.
Jadi bagi yang membaca Al-Quran, kalau tak bunyi inhiraf, maksudnya dia adalah satu perkara yang salah. Pula dah. Salah semua Ustaz. Bunyi serabut kalau salah-salah ni. Dan kita belajar, sebenarnya kita nak memberikan kebenaran. Inhiraf dia muncul di sini. Ini melencong ni. Melencong kepada huruf seterusnya. Melencong kepada huruf seterusnya. Melencong. Baik. Dia berlaku pada huruf lam yang sukun dan huruf ra yang sukun. Iaitu kita kata contoh. Ini tak ada lagi. Ini tak ada inhiraf. Di sini ada. Kalimah Allah, iaitu asal dia adalah lam, dan lam satu lagi. Allah banyaknya lam. Dan ha. Kelihatan ya? Di sini tidak berlaku sebab dia bunyi la. Di sini berlakunya. Apabila nak dah sebut kalimah Allah, sebut kalimah Allah. 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 Apa berlakunya di situ? Melencong. Ini nama dia inhiraf. Dia makan awal macam tu lah. Nak muntah ya kerjanya. Dia uek-uek ni. Inhiraf. Ini inhiraf. Kalau kita tidak ada inhiraf, macam mana kita baca? Allah. 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 Bismillah. Kalau kita ada inhiraf, Bismillah. Millah. Allah. Itu inhiraf. Itu nama dia melencong. Nampak tak? Haji? Baik. Jadi melencong ni adalah dia bunyinya, kalau kita kata bunyinya lebihannya sedikit li. Ni masuk bahasa Melayu ni dia jadi apa dia tambahan lah, tapi kita boleh faham. Maksudnya baik. Kita kata Allah dah. Allah. Tak masuk hal dia. Allah. Cari jumpa tak? Cari jumpa kat mana ni? Ke gitu je? Cari tak jumpa? Cari bagi jumpa lah hujung ni. Baik. Kalau kita kata huruf ra pula, kita terus. Baik. Cari ra pula. Iaitu ra yang sukun. Baik. Asal dia adalah ra sukun dan ra hidup semula bertemu dengan ha. Baik, duduk di sini. Dia duduk di ra yang mati. Sabdu ni saya bagi tahu kan, saya bagi tahu dah istilah sabdu kita faham, maksudnya mati hidup semula, itu sabdu. Kita kena baca mati hidup semula. Tapi mati hidup semula ni maksudnya mati yang ada kita tak nampak. Ia duduk di dalam ra yang sabdu. Baik, kita bunyi macam mana? Hirra. Dia bunyi macam mana? R-I di sini. Ini perkara yang selalu ditinggal dan kalau tak belajar memang tak tahu. Sebab dia duduk di tempat yang di tempat yang tempat yang sikit saja, tempat ya, sikit. Dan bunyi dia pun sikit saja. Tak beza. Tetapi bagi guru-guru dia tahulah. Kata ini baca tak ada inhiraf. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca dengan cara tak ada inhiraf. Baik, kita sambung. Kita baca dengan cara inhiraf. Bismillahirrahmanirrahim. Beza tak sikit? Beza di antara melencong dia tu. Takrir ni sedikit saja. Takrir dia kalau kita kata ulama mempendapat bahasanya apabila dalam bacaan dia sedikit saja, dia tak boleh banyak, sikit. Kan jaga. Terlebih takrir tu ulama kata memalukan ya, tidak ada haram. Tapi sikit saja boleh. Sikit boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit saja. Itu takrir. Takrir ni berlaku dengan seperti ada inhiraf jugalah, tapi dia sikit saja. Jadi takrir ni dia ada sedikit di hujung yang dikatakan r tu. Sikit saja.
Tapi banyak tak digalak oleh para ulama. Ada ayat tak apa, tak ada masalah, tak ada sampai kepada haram lah. Kalau takrih terlajak tu, tapi tidak digalakkan. Sudah. Kalau contoh terlajak ni bunyi huduh sikit lah. Macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu terlajak tu. Tergetarannya. Bagus juga. Tanya yang contoh tu. Baik. Jadi inhiraf ni setiap lam yang sukun dan lam sukun, maksud sebut lam sukun, lam sabdu tu masuk sekali lah. Mana kena ada inhiraf. Baik, kalau kita kata Allah macam mana? Cuba siapa yang nak bagi contoh kata Allah? Allah. Siapa? Kalau kata tak betul, marah ni. Sikit saja. Mana bunyi lagi sikit? Bunyi lam tu. Allah. Tu dia inhiraf lah. Dia hujung lidah tu memang mesti tekan 2 kali. Tekan di al dan nak bunyi la tekan sekali lagi. Tekan maksudnya tekan 2 kali. Memang tempat dah letak tapi tekan 2 kali. Allah, Allahu Akbar. Itulah contoh dia kepada lam inhiraf. Ya. Ada lagi ke soalan? Macam dah tanya, ada lagi soalan tu? Perli. Baik. Ya. Kalau O tak salah lah. Dia bunyi A lah. Ya sebenarnya kalau kita sebut pasal takbiratul ihram ni, takbir kita kan, kalau kita kata istilah kita belajar, ramai yang feel salah. Kita belajar lah. Kita belajar ni kan. Tapi kalau nak disalahkan tu tak boleh. Tak betul lah. Tapi kalau kita segi belajar ni, kita dengar orang takbir tu salah. Daripada huruf Hamzah. Hamzah tu dia adalah A. Dia tak ada bunyi lebih daripada tu. Bunyi O ke tidak, I, O ke tidak. Dia bunyi A. Masuk kepada lam. Lam tu adalah izhar mutlak. Ataupun dikatakan lam samsiyah. Dia kata lam samsiyah adalah samsiyah. Nama dia izhar samsiyah. Nama dia. Jadi kita bunyinya tak ada masuk inhiraf lagi. Kita bunyinya tak masuk dengan inhiraf lagi. Apabila kita nak bergerak kepada huruf la tu, mana kita bergerak dengan inhiraf. Tu dan kita terus kepada la. Allah. La tu tidak masuk dengan ha. Tak masuk dengan ha. La dengan ha tu asing, tetapi kita dah masuk dah dengan ha. Jadi Allah. Salah Apabila kita masuk dengan ha, panjang pula dah, ke lain kan. Tak apa, ke lain sikit tak apa. Ini kena betul, ini saya akan betul insyaAllah. Baik, kita kata huruf Hamzah ni adalah samsiyah ni apa panggil. Di lam ni adalah lam yang ada pada sabdu ni apa panggil lam izhar samsiyah. Di sini kita kata la ni, yang al tadi ni, di sini al depan. Baik. Di sini ada inhiraf, di sini la ni. Kenapa baca la? Dia adalah kalau istilah panggil tebal, tafkhim lah, apa ta'zim, nama-nama macam-macam. Baik, la ni kena bunyi tanpa huruf ha. Tak. Dua harakat. Tanpa huruf ha, 2 harakat. Siapa yang baca bunyi ha, dia akan bunyi seperti ini. Kita kata Allahu. Dia akan baca bunyi tu. Ni salah ni. Tak tahu makna apa. Dia baca bunyi Allahu. Jadi mestinya dia bunyi ha yang sukun dan dia bunyi ha hidup semula.
Perasan tak kita bacanya nak? Kita katanya nak. Baik. Kalau kita kata Allahu Akbar, asing kan? Huruf ha dengan tak masuk ha. Allahu Akbar. Dan yang salahnya Allahu Akbar, itu salah. Dua ha tu tak perasan. Itu kena perasan dah. Takbiratul ihram rukun tak? Rukun. Mula-mula start dah selerak dah habis. Rukun tu. Baik, itu kalimah Allah, kita kata Allah. Satu lagi kalimah Allah ni, minggu lepas kita dah sebut. Iaitu kalimah Allah, kalimah yang tak berkaitan dengan luaran. Tak sama sekali. Kalau kita sebut kalimah Allah dengan bergerak bibir, maksudnya itu tidak tepat. Pula dah habislah kita kali ni. Semua tak tepat ni ustaz. Baik, kita kata Allah, bagus. Ia tak ada berkaitan dengan bibir, dia berkaitan dengan lidah saja. Daripada halqum ke lidah. Allah, tengok mulut saya ni. Allah. Kalimah Allah adalah kalimah ringkasan ataupun nota kaki daripada kalimah tahlil. Kalimah tahlil iaitu alif lam ha. Alif lam ha iaitu la ilaha illallah. Tidak lebih daripada 3 huruf ni. Ini adalah kalimah Allah. Kalimah la ilaha illallah sama kalimah yang daripada tahlil, yang kita duk tahlil tu. Siapa yang tahlil dengan berdenyut mulut, maksudnya tahlilnya tidak betul. Balik sekali tengok cermin. Lepas tu duduk tempat cermin kata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berdenyut tak? Tak. Kalau berdenyut tu tak betul. Tak betul dengan sebutan. Pula dah habislah. Jadi kalimah takbir tadi, kalimah Allah tu adalah ringkasan daripada tahlil kita. Ni panggil tahlil. La ilaha illallah tahlil. Menyucikan Allah, halla. Baik. Apabila kita kata Allahu, baik, kalimah Allah tu, di kalimah Allah tu terserahlah kita nak baca berapa rakaat. Tapi kita kata sampai 6 boleh. Takbir Allah, tak masuk ha, Allahu Akbar. Kalimah Allah. Tapi dalam Quran, pendapat jumhurnya di segi kiraan 2 saja kalimah Allah. Walaupun bismillah 2 saja, dia tak bagi lebih. Jadi kita bacanya bismillahirrahmanirrahim, 2. Tapi jangan campur dengan ha. Jangan campur dengan ha. Baik. Faham tak tu? Boleh ya? Jadi kalimah Allah dengan ha ni jangan campur nah. Jadi kalau ikut keratan yang kita akan belajar, kaedah yang saya nak ajarnya, keratannya macam ni. Ni. Dia macam ni. Ni satu keratan. Maka terus kepada yang ni. Dan law satu keratan. Ni keratan yang saya akan belajar insya-Allah. Siapa tak pandai Quran pun boleh belajar. Ini cepat pandai. Sebab di pengalaman saya ajarnya orang yang slow segi panggil baca, dia apabila baca keratan dia akan boleh baca dengan baik. Baik. Jadi kita bacanya dan di sini la 2 harakat. 2 ataupun 4 ataupun 6. Di sini ada inhiraf. Allahu. Saya dah berjanji dengan Tuan Nazir kita dah, Tuan Musi. Apabila satu ketika nanti kita lepas baca alif bata apa semua, kita nak masuk Fatihah, kita nak masuk tahiyat, kita nak masuk rukun-rukun solat.
Tapi tak boleh, kena ilmu dulu, isi ilmu. Tidak saya nak tegur tak boleh. Kalau tegur dengan tak ada ilmu, dia jadi gitulah. Dia jadi beban lah. Itu dia. Baik. Cuba bagi soalan sikit. Minta dia merayu. Cuba bagi soalan ni. Ya sebenarnya tak bagi mengantuk ya tu. Siapa yang ada soalan silakan. Ya, okey tu ya. Ya. Dia selalunya tak berlaku pada imam yang bertauliah. Yang berlakunya imam yang tidak tauliah. Faham tak? Saya tak ada nak tuju sampai depannya. Kalau di masjid dia akan baca dengan yang pengtauliah lah. Tapi kalau surau ni dia tadi nak kata apa lagi, dia kena belajar lah. Imam tu kena belajar. Dia kiranya kalau terlebih dia kalau kiranya kalau contoh saya dengar lah, saya tak dengar tu Haji bagi tahu. Saya bagi tahu dengan cara umum lah. Maksudnya kalau dia terlebih, maksudnya dia tak boleh lah, tak betul lah. Itulah. Saya tak dengar tu yang mana yang baca tu. Maksudnya saya cakap dengan cara umum lah, gitulah. Ada tapi kalau surau biasa. Surau ni di tempat yang siapa-siapa boleh. Dan kalau masjid tak boleh. Masjid dia kena imam yang bertauliah. Ada, betul. Kalau itu tak betul. Kalau masuk dengan dua hal tak betul. Itu tak betul. Baik pun takbiratul ihram ataupun takbirat istiqlal. Di istiqlal rukun tu, istiqlal rukun pun sama. Yang bercerai rukun di antara semua tu. Itu pun sama. Kena betul-betul lah dengan takbir, insya-Allah. Dia sikit ya, bunyi takrir tapi bunyi sikit boleh. Terlebih banyak tak ada lah. Itu tak boleh lah, itu tak betul. Itu tak betul. Itu tak betul. Ambil daripada mana kalau sambung lah. Tadi tekat tu je lah. Betul lah. Betul kan? Tapi kita kata sebik lebih tak apa. Baik. Kalau kita kata huruf A macam mana bunyi? Baik, kita kaji balik huruf A tadi, suara dia macam mana? Tahan. Huruf dia tahan dulu. Dan kita baris atas dengan A. Baik, kita bunyi A dulu. Baik, kita tarikkan huruf K yang sukun. K ni bersifat dengan tahan juga. Dua-dua ni tahan ni. Tetapi dia ada nafas. Maka dia bunyi macam mana? Dan terus kepada huruf Ba. Ba ni apa dia? Sama juga, dia tahan. Dan dia ada tahan nafas. Maka bunyi Ba. Baik. Ba. Tambah Ra tafkhim. Ra tebal. Muncung mulut sikit. Akbar. Itu cara kita belajar lah. Maksudnya Allahu Akbar. Jadi setiap apa yang kita sebut ada ilmu, walaupun satu huruf. Itu yang kita akan ajar, insya-Allah nah. Semangat. Semoga apa dia desa mewah. Setaman mewah, insya-Allah hebat, insya-Allah. Amin. Rabbal alamin. Baik, saya setakat itulah dulu, insya-Allah nah. Baik, banyak-banyak sangat pun mutah tadi. Nanti kita sambung apa dia ni? Kita sambung lin, kita sambung takrir, kita sambung sampai tafasyi, istitah. Tak boleh baca lagi. Tak boleh baca lagi. Saya terlupa minggu lepas ni. Tak bagi tahu cerita ni. Apa dia sifat tunggal ni. Nanti habiskan sifat tunggal, insya-Allah kita bacalah. Bacalah. Insya-Allah. Baik, itu saja saya rasa. Ada lagi ke soalan? Kau nak tanya? Boleh lagi saya sembang.
Kau nak makan janai ni? Ada lagi kan soalan tanya? Baik, yang belakang-belakang tu. Hai kerja. Itu imalah nama dia. Itu tak special bagi kiraat lain. Tapi special bagi kiraat kita. Pula dah. Kiraat lain pula dah. Kiraat kita mana pula satu ni? Kita sekarang ni kita duk ajar iaitu berkaitan dengan kiraat Nafi' ataupun daripada hafaz lah. Kalau kiraat Amru, pada Abu Ja'far, Hamzah, Warash, Qalun semua tu, itu kiraat yang tidak asing bagi mereka dengan imalah ada. Wadduha apa semua tu bunyi. Itu panggil sengit tu. Sengit. Imalah ni maksudnya sengit. Sengit. Dia baca tak bunyi atas, tak baca bunyi bawah, dia baca bunyi tengah. Kalau kita kata majra, tak betul. Majri, tak betul. Maksud kita sengit tengah-tengah di antara majriha wa mursaha. Gitu. Itu imalah sebenarnya. Dan kepada kiraat kita yang paling mudah sebenarnya tak banyak berkaitan dengan buah-buah tu lah. Buah-buah seperti imalah tak ada. Mana satu tempat je tu. Kalau kita belajar kiraat pada hafaz ni, satu tempat saja. Majri tu lah. Yang lain kalau kiraat lain banyak. Gitu. Jadi bila kita boleh belajar kiraat lain tu? InsyaAllah. Itu jawapannya. Seperti ini kita kata, seperti dalam surah Fatihah. Jangan kata salah kalau orang baca. Misal saya baca dalam surah Fatihah, saya baca di tengah-tengah lah. Minasyaitanirrajim. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Kalau kita kata ada dengar macam tu kan. Itu apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirah. Ziratal zi, baca dengan zai. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada. Baca macam tu. Ada? Kalau baca dengan sin buat dah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar tak? Benar kan? Itu pengikiraat. Tak salah tu. Tetapi kalau dia datang surau, dia tak bagi tahu apa, dia baca macam tu, semua tinggal imam tu semua lagi. Imam seorang ada. Tak ada habis. Itu cara dia. Jadi cara nak guna kiraat ni, setiap imam dia apabila di Mesir saya duduk pun, kita pergi satu tempat, dia akan bagi tahu, saya akan baca dengan Abu Ja'far. Jadi tak apalah, orang okeylah, bacalah ikut kau lah. Saya akan baca dengan Warash. Mana baca Warash? Wa qala al-insanu ma laha lal insa saja. Wa qala al-insan, dia baca dengan Warash, lal insanu ma laha. Tak ada apa. Itu cara dia membaca kiraat. Jadi tak ada lah serabut. Pak kita ni ada juga. Baca apa dia? Kunut nazilah. Itu jelah. Yang beritahu. Tidak suka sujud lebih. Gitu cara dia dah. Bagi tahu awal-awal. Bagi tahu awal. Baru dah tak jadi masalah. Jadi berapa kiraat tu? 10. Jadi berapa kiraat tu? 14. Jadi yang 4 tu tak boleh masuk dalam solat. Yang 10 saja boleh masuk dalam solat. Itu kena faham lah. Dia ada 14 kiraat. 14 qura'. Tapi yang 4 tu tak boleh masuk di dalam kiraat, dalam bacaan solat. Kenapa berlaku? Panjang dah lah. Kenapa berlakunya kiraat? Kalau orang tanya, kenapa berlaku kiraat? Baik, kalau kita tanya di Malaysia ni ada berapa bangsa kita? Ada berapa bahasa? Kita bahasa Melayu kan? Bahasa Malaysia lah, Melayu tak betul. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ni di dalam kita Malaysia ni ada berapa? Sabah, Sarawak, Kelantan, Kedah. Itulah berlakunya Quraisy. Satu bangsa Quraisy tu yang daripada keturunan Nabi tu, dia ada
beberapa lahjah, berapa logat. Sebab itulah dia jadi qiraat. Jadi Allah Taala mengistimewakan ataupun Allah Taala memberi kehebatan pada yang Allah Taala pilih bahasa Quraisy itu. Jadi Allah Taala bagi keseluruhan orang Quraisy itu boleh baca dengan logat dia masing-masing. Tapi dia tak berubah lah, banyak sikit-sikit lah. Sikit-sikit saja dari segi bunyi dia tu. Cuma Kelantan dengan Kedah bunyi je lah, ya. Tu ya, ni ai kan, gitu-gitu. Gitu lah bunyi. Ya dengan ai. Kalau ganung juhur-juhur lain pula. Seperti itulah panggil munculnya qiraat. Sebab tu Nabi minta sab'ata akhruf, iaitu tujuh huruf, maksudnya 7 logat daripada kaumnya. Jadi zaman Nabi pun pernah berlaku, Sayyidina Umar dengar, kau tu macam apa? Ada bawa ke Nabi, Nabi kata betul, dia baca betul, ini betul. Sayyidina Umar sendiri. Ada yang Ibnu Abbas semua dengar, dia Ibnu Abbas ni, hebat dah ni, hebat dah duduk dengan Nabi. Tapi dia dengar orang Kufi baca, kau baca apa? Tak betul ni bunyi ni. Pergi jumpa Nabi. Nabi kata betul dua-dua. Gitu dia panggil cara dia qira'. Boleh faham tak? Cukup dah, kita pun hafaz cukup dah. Itu pun tak ragau. Tak apalah, boleh dah tu pun. Dengan cara itu. Baik, itu dah saja. Tutuplah majlis kita. Baik, bismillah. Tak ada anak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. اللهم يهدي قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat berpuasa InsyaAllah. Raya lama lagi. Jangan selamat raya lah.